Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji hadihi wa istanna bis sunnati ila yaumil amma ba'du. Al-Fadil Ustaz Hafiz dan juga yang dihormati Datuk dan Datin serta para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 9 Julai 2024 bersamaan dengan 3 Muharram 1446 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kitab yang kita baca ni nama dia Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan penawar ini menjadi sebab untuk kita menjadi orang yang mempunyai hati yang sejahtera sebagaimana yang Allah Taala firman dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak keluarga kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Allahumma ja'al qulubana qalban saliman. Ya Allah, jadikan hati kami ini hati yang sejahtera daripada segala penyakit, penyakit syahwat, penyakit syubhat dan segala penyakit yang berbahaya yang menyebabkan kita tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi sambungan kita dalam kitab ini, kitab Penawar Bagi Hati ini, versi yang saya pegang inilah versi yang terbitan PTS yang disyarah oleh Abu Anas Madani, muka surat, sambungan kita di muka surat 42. Bab yang keempat, muka surat 42 di bawah tajuk pasal yang keempat pada menyatakan perut. Pasal kita kena guna bahasa lama Syekh Abdul Qadir ni, baru dia panggil ada zauq. Dia panggil ada zauq. Ada rasa kitab lama, kan? Rasa kitab lama itu menarik. Sebab apa rasa kitab lama itu menarik? Sebab dia ada bahasa dia sendiri. Pasal yang keempat pada menyatakan perut. Jadi kita anda baca yang lama, tuan-tuan boleh tengok yang baru tu. Sebab yang lama tu dia ada seni bacaan dia, insya-Allah. Ketahui olehmu, kitalah yang akan ketahuinya. Apa yang kita nak tahu? Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia bagi engkau akan perut, akan beberapa faedah yang bangsa agama dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Menarik dia punya perbahasan dah. Maknanya perut kita ni ada dua fungsi. Kita guna untuk dunia kita, kita lapar, kita kena makan. Kita akan guna untuk agama kita, untuk apa kita makan? Kerana nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nak menguatkan diri kita untuk berzikir. Sehingga kan ada tempat kita digalakkan berpuasa dan ada waktu tak galak puasa. Kita tengok ni. Terutama sekali kita ni baru je melalui hari-hari haji. Sebahagian daripada jemaah kita masih lagi berada di Mekah. Ada sebahagiannya ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Madinah. Tak sempat nak bersama sampai ke akhir. Maka di sinilah kita boleh faham bahawa waktu di Arafah, ingat tak? Waktu hari Arafah, kita digalakkan supaya puasa hari Arafah. Puasa pada hari Arafah. Untuk apa? Untuk mendapat dua tahun kafarah. Kecuali hujjat yang sedang al-waqifuna bi Arafah, para jemaah haji yang sedang berwukuf di Arafah tidak sunat berpuasa. Sebab apa? Kita nak kena isi juga perut kita untuk ambil tenaga untuk
kita memperbanyakkan zikir, perbanyakkan munajat, perbanyakkan ibtihal, perbanyakkan ke apa ni doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengatakan perut kita ni ada dua fungsi, untuk dunia, fungsi untuk akhirat. Jadi Tuan Syekh akan huraikan satu persatu, kemudian dia akan nyatakan kepada kita bagaimana nak menjaga perut. Bagaimana nak jaga perut kita ni supaya dianya bermanfaat untuk dunia, bermanfaat untuk akhirat, dua-duanya manfaat yang kita akan gunakan. Kita kalau kita manfaat dunia saja rugi. Nak kata manfaat akhirat saja mungkin kita tak larat. Kita bukannya tarah wali besar. Nah, kita hanya wali-wali biasa aja. Nah. Baik, kita masuk pada huraian. Jemaah yang ada kitab, saya buka muka surah 43. Yang ada kitab versi lain, cari pasal yang keempat pada menyatakan perut. Cari pasal. Maka, adapun tu dia nak hurai tu. Tuan Syekh kita nak mula hurai. Adapun faedah yang dibangsakan agama. Faedah yang bangsa agama. Maknanya faedah perut ni berpahala tu apa dia? Maka memberi oleh perut itu akan segala badan akan bantuan daripada yang berubah dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengan dia mendapat anak yang berkekalan oleh manusia. Jadi maknanya bila kita makan, kita ada tenaga. Bila ada tenaga, selain daripada dengan ada tenaga itulah yang kita boleh lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Taala, boleh buat kerja untuk mencari rezeki yang halal, boleh apa ni, kemudian disebut di sini secara spesifiknya daripada makanan lah, pati makanan lah jadinya air mani, daripada mani lahirnya apa ni, anak zuriat yang soleh dan salihah yang akan memberi pulangan besar kepada kita waktu kita hidup dan selepas daripada kita mati, insya-Allah. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung. Mana dalam perut kita ni, perut kita dalam kawasan dia tu lah, dalam kawasan dia tu terkumpul banyak komponen. Dia ada jantung. Ada qalbun. Qalbun itu makna jantung, dia duk pam darah. Dan ada limpa. Ada paru-paru dan usus perut besar. Sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadat. Mana kalau perut kita ni baik, kita jaga dengan baik, tak masuk benda-benda yang berbahaya, jadi badan kita sihat untuk kita menunaikan ibadat dengan sempurna. Dengan sempurna, insya-Allah. Jadi makanan ni penting sebenarnya. Dia makanan dengan ibadat ni ada kaitan. Makanan dengan ibadat ada kaitan. Di antaranya, makanan kita baik, hati kita bersih. Bila hati kita bersih, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa pun mustajab. Sebagaimana pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atib mat'amak tustajab da'watu. Baikkan makan minum kamu, apa yang kamu masuk ke dalam perut kamu itu main yang baik-baik, yang halal, maka Allah Taala mustajabkan doa kita. Ini penting. Maknanya bila amalan makanan kita baik, doa kita mustajab. Satu. Bila perut kita baik, makanan yang dimasuk itu makanan yang halal, kita akan merasai kehalawatul iman, kemanisan iman. Kita akan merasai halawatul iman, dia panggil kemanisan iman. Ini penting. Kalau tidak, perut kita kotor bergelumang. Kata Syekh Abdul Qadir, orang lain berulang ke masjid, kita hanya berulang ke tandas. Wal'iyazubillah. Jadi kata-kata dia banyak sentap dalam bab ini. Dalam bab makan minum ni. Nah, orang yang makan yang sihat-sihat berulang ke masjid, ke surau. Orang yang banyak makan berulang ke tandas. Janganlah. Jangan jadi hamba tandas kita. Baik, itu kategori yang pertama. Sekarang kita pindah ke kategori yang kedua. Kategori yang kedua dia kata apa ni? Dan ada pun faedah yang bangsa dunia. Yang tak boleh bahasa lama ni, bacalah terjemahan yang di sebelah tepi itu. Kita dah letak bahasa Malaysia. Di Malaysia akan bahasa Syekh Abdul Qadir. Dan ada pun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman. Makan kita sedap. Kerana makanan orang sanggup beli segala benda.
Tadi ada sahabat saya bawa buah durian. Oh, dia tahu kita balik Mekah mari durian selalu. Dia kata durian ni anak simpan tu, takutlah takut pecah sebab nak bagi abu anak rasa. Dia kata sebiji durian ni dia sebut berapa harga, saya pun tak berani nak makan. Dia kata makanlah free. Kalau beli saya tak beli dah. Sebab saya mari sebab daripada kebun ni sendiri. Dia kata berguni dalam kereta tu tak sama dengan buah sebiji yang ada ni. Apa benda nama tangkai hitam ke apa Ustaz Habis? Masuk kita Duri pun tak hitam, tahu. Kita tahu duri makannya hitam. bismillah, orang kata sedap sedap. Nah, itu durian. Bagaimana pula dengan ikan-ikan pula? Allahu Akbar. Ana ingat Allah almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz rahimahullah taala bila dia pergi ke kampung, orang bagi makan ikan keloh. Ikan keloh ni kira ikan standard kan. Dia kata kena bagi tahu ikan sedap-sedap ni. Baru kita nak makan tu, belum makan tu kita rasa dah ikan tu sedap. Baru kita. Kalau kita tak tahu, ikan apa ini? Duri, tulang je banyak ni. Tak menjiwai. Ini di antara ilmu psikologi. Sama juga bila kita nak merasai. Sebab itulah bila kita nak, hari ni dia panggil viral, kedai-kedai restoran makanan viral sekarang ni. Tak? Oh, sampai orang beratus kilometer beratus kerana nak beli makanan. Makan lagi tu juga sedap lebih kurang ya. Tapi oleh kerana psikologi, dia set dalam minda dia benda ni sedap, jadi sedap lah. Jadi itu kita tak apalah, ini perbincangan kita. Kalau orang pergi Mekah, dia akan cari nasi mandi. Apa lagi Ustaz Habis? Hashi, anak unta. Nah, Ana pergi sampai di Madinah hari ni, kita tanya pelajar-pelajar, kata bawa saya pergi Mat'am Al-Hana. Mat'am Al-Hana ni legend sangatlah. Bagi orang yang mengaji di Universiti Madinah tahun 90-an, tahun awal 2000-an ni. Oh memang. Siapa pelajar tanya, kenapa kak semua abang-abang senior yang datang, bekas mufti datang pun cari hot ni. Ustaz Apih pun mari cari hot ni. Abu Anah pun cari restoran ni. Kenapa? Saya baca sepatah je. Kata-kata syair. Mal habibu illa lil habibil awwali. Cinta tu yang pertama itu lebih lebih diingati. Sebab kami waktu datang dulu disambut oleh abang-abang yang senior kita ni. Nah, dia sambut dengan nasi ni mula-mula start. Kau tak ingat Ustaz Abi? Al-Hana tu. Jadi bila itulah, jadi bila tua ni pun duk cari hak tu juga. Ini dari sudut makanan. Baiklah, ini faedah dari sudut bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman, dan juga termasuklah perhubungan jima suami isteri juga termasuk dalam perkara yang tersebut, kerana ketiga-tiganya itu adalah pada perut. Jadi kalau perut sakit, nah yang lain pun tak jadi juga, tak jadi juga. Ana selepas maghrib tadi Anda baca sebuah kitab, tajuk dia Hikayatun Fiqhiyah. Cerita kisah kita malam ni cerita pelik. Seorang di orang Ansari Khazraji duduk di Madinah, dia ni sakit. Dia kata al-jildu 'alal azmi. Bayangan kita tak nak bayang betapa kuruhnya pak cik ni, arwah ni kurus, kulit atas tulang dia ada. Dia sakit. Jadi kamu ni orang hantar seorang hamba pergi duduk bagi makan kepada dia. Akhir sekali dia terzina dengan hamba tersebut. Kita kata wallahi amrun ajib. Seorang sakit yang bagi makan kepada dia hamba, akhirnya dia buat benda tak baik. Sebab apa? Sebab perut dia masih sihat, tubuh dia yang kurus. Wallahu alam. Jadi kita jangan panjang-panjang ceritanya. Maka itu mukaddimah. Kemudian Tuan Syekh kita rahimahullah kata dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu. Tanda ni. Macam mana kita nak syukur nikmat perut yang Allah anugerahkan kepada kita? Kalau dah sakit perut, cirit-berit, asyik duk bulan ke tandas je, apa nikmat atas dunia ni? Nak makan pun tak boleh. Nak duduk dengan isteri pun tak lalu. Main asyik ke tandas. Jadi bila kita perut kita sihat, tubuh kita juga sihat, alhamdulillah, maka dengan cara apa kita syukur nikmat? Yang pertama, boleh. Yang pertama, memeliharanya daripada makanan yang haram. Kalau benda haram jangan dimasukkan sekali-kali. Jangan dimasukkan. Orang kata sedap, sedap apa kalau dah haram tak jadi, kan? Mana boleh sedap kalau benda tu dah haram. Dan yang syubhat. Ini syubhat ni benda yang diragui. Kita tak confirm halal haram. Mata sekarang ni bila timbul isu boikot. Boikot ni ada dua kategori. Yang pertama kita boikot benda yang kita tak tahu halal haram, itu boikot. Yang kedua kita pasti benda tu halal. Tetapi kesan daripada kita duk makan dia, hasil daripada kita beli itu, duit yang kita beli itu dibawa ke tempat-tempat yang boleh menginayai orang Islam. Jadi kalau kita nak kira, zat makanan itu tidak haram. Tetapi
kesan daripada ekonomi tu. Itu yang kita kata boycott. Jadi ilmu boycott saya tak panjangkan istilah sebab kita nak bincang bab perut kita je ni. Yang maknanya makanan yang haram itu solid, total haram, jangan dimasukkan. Yang kedua yang syubhat. Yang syubhat tu yang ada keraguan dari sudut kesucian dia, dari sudut kehalalan dia, dan dari sudut kesan daripada kita duk beli makanan tu kepada uh, kesan kepada umat Islam yang lain dengan sebab pembelian kita tadi. Artinya, apa makna syubhat? Tulis ini. Syubhat itu artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya. Kalau kita yakin dia halal, tak ada syubhat. Tapi syubhat dari sudut lain, kategori yang kedua tadi. Satu. Ada yang kedua, tulis itu. Yang kedua, dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Jadi yang kedua ni kita jangan terlalu kenyang sangat. Jadi kita nak kenyang sederhana. Sebab itulah dalam hadis nanti kita akan jumpa pembahagian perut ni kepada 3 bahagian. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut daripada yang haram dan yang syubhat kerana 3 perkara. Tanda ini. Kenapa kita kena jaga perut kita daripada perkara yang haram dan perkara yang syubhat? Tuan Syekh kita rahimahullah dia kata ada 3 sebab, 3 perkara, 3 punca yang kita kena jaga. Yang pertama, tulis. Sebab yang pertama, kita wajib menjaga perut kita ni kenapa? Kerana takut daripada seksa api neraka. Dalilnya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bawanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim. Ini ayat ni harta anak yatim kerana zalim. Tak kiralah harta siapa pun kalau kita zalim, ambil harta orang dengan cara yang tak baik, dengan cara yang tak betul, hanya makan mereka itu dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka. Mana Allah Ta'ala gambar di sini, siapa dia makan harta anak yatim, maka orang itu dikira makan api neraka, wal'iyazubillah. Selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka, surah An-Nisa ayat 10. Jadi yang pertama sekali, kenapa kita tak nak makan yang haram? Kerana makan yang haram ni seolah-olah kita sumbat dalam perut kita api neraka. Dan seterusnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram. Tidak akan masuk dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Jadi tengok ni. Hadis ni panjang. Tengok nota kaki dia kata daripada Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ni seorang sahabat yang banyak bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya tentang makanan, dia tanya tentang amalan, dia tanya tentang selawat bagaimana. Ini di antara sahabat-sahabat yang cerdik. Bila dia ada peluang duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan, apakah perbuatan, apakah perkara yang boleh menyelamatkan mereka. Itu ditanya Nabi. Maka Nabi pernah bersabda kepada Ka'ab, dia kata apa? Semoga Allah melindungimu daripada para pemimpin yang bodoh. Ka'ab bertanya, siapakah para pemimpin yang bodoh itu? Nabi SAW menjawab, para pemerintah yang berada selepas zamanku yang tidak mengikut petunjukku. Na'udzubillah lah. Mana pemerintah yang ada kuasa tapi dalam pentadbiran mereka tidak ikut petunjuk Nabi SAW. Tidak mengikut sunnahku dalam amalan. Dalam amalan tak ikut sunnah Nabi SAW. Membenarkan mereka serta membantu terhadap kezalimannya. Mereka bukan daripada aku dan aku bukan daripada golongan mereka. Mana Nabi kita berlepas diri daripada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Mereka tidak dapat merasai telaga airku.
kolam Nabi SAW di akhirat esok. Dan sesiapa yang tidak membenarkan mereka, tidak membenarkan, mana tak ikut apa yang mereka cakap, tidak membenarkan dengan pembohongan mereka, dan tidak membantu terhadap kezaliman mereka, mereka adalah daripadaku, dan aku termasuk dalam kalangan mereka. Mereka dapat merasai air telagaku pada hari akhirat. Wahai Ka'ab bin Ujrah, puasa itu adalah perisai. Jadi Nabi bagi tahu, Ka'ab, puasa itu perisai, tembok, dinding di antara kita dengan neraka. Jadi siapa yang takut neraka, banyak berpuasa. Sedekah itu memadamkan dosa. Sedekah memadamkan dosa kesalahan kita. Dan uh, solat itu adalah burhan, tanda dia panggil. Ataupun baginda mengatakan solat itu adalah hujah. Hujah untuk menjadi hujah, pelindung kita di akhirat esok. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya baru tak mas sampai ke tajuk kita ni. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak masuk surga daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, melainkan neraka adalah tempat yang utama baginya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia pada setiap waktu pagi ada yang membeli dirinya, dan dia membebaskan dirinya dan dia membinasakannya. Mana kita ni ada orang yang pada waktu pagi beriman kepada Allah Ta'ala, melakukan ibadat dan ketaatan, maka Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Kita kata Allahumma ja'alna minhum ya Arab. Dan ada di kalangan manusia yang pagi-pagi membinasa dirinya dengan mana? Dengan melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Melakukan perbuatan mungkar dan maksiat. Hadis ini sahih dalam Ta'liq At-Targhib. Kita kata Alhamdulillah, kemudian Allah Ta'ala selamatkan kita daripada memasukkan perkara-perkara yang haram ke dalam tubuh kita, yang sangat memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita di dunia ini dan perjalanan kita ke akhirat. Jadi hadis ini samalah yang kita sebut tadi, setiap tumbuh daging yang tumbuh, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Ada hadis lain Nabi kata apa? Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. Hadis ini dalam At-Tirmizi. Jadi apa maksud kullu lahmin nabata min suhtin? Suhtin ni benda haram. Sama ada rasuah ke, bendanya riba ke, benda penipuan ke, apa saja yang tidak mari daripada makanan yang halal, itu dipanggil suht. Dalam Quran Allah Taala sebut kepada kejahatan Yahudi, akaluna lis-suhti. Akaluna lis-suhti, mana golongan yang banyak ambil perkara makanan yang haram, iaitu disebut di sini suhti, di sini sama ada riba ataupun rasuah. Riba ataupun rasuah. Tempat kita hari ini penentangan ataupun nak benteras rasuah kuat, tapi dalam masalah riba agak slow, ataupun tak ada orang peduli pun kecuali di mimbar-mimbar khutbah ataupun di meja kuliah saja yang lebih menekankan isu riba. Jadi baiklah kita kena ingatlah, suhtin di sini sama ada riba, rasuah ataupun sebarang penipuan yang berlaku hari ini. Tadi pagi tadi ana buat bicara khas tentang pemerhatian apa yang anda tengok dalam perjalanan haji. Perjalanan haji pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya banyaklah, tapi tahun ini nampak ketara sangat apabila orang salah guna visa ziarah ni. Dengan harga murah tu, ada yang repot, yang maklum pada ana 45,000 dia bayar, ada yang 55,000, ada yang mengaku wallahu alam dia kata dia bayar 75,000. Dia orang janji akan beri visa mujamalah lama juga ke, tak ada visa, yang adanya visa ziarah. Dia nak masuk Arafah sangat berisiko dengan tangkapannya, dengan apa, dan ada orang selamat masuk, ada orang yang tak dapat masuk. Jadi kita mengatakan termasuk dalam perbuatan suh, walaupun nak bawa orang haji tapi dengan cara yang salah, kita mengatakan ini juga perbuatan yang salah. Saya kira lah yang pekeh-pekeh yang tak tunai janji kepada orang itu pun termasuk dalam perbuatan yang cukup salah. Jadi kalau kita janji dengan orang nak letak di sini, letaklah di tempat itu. Kalau janji nak pergi berapa hari. Jadi jangan semena-menanya buat janji kemudian tak tunai. Kita mengatakan ini perbuatan yang termasuk dalam makan suhtin, kecuali ada darurat yang
quswa yang tak dapat dielakkan, itu pun perlu dijelaskan kepada para jemaah ataupun dihantar balik duit-duit mereka yang tidak dapat ditunaikan itu. Tapi apa boleh buat? Duit ni kalau sudah masuk dalam poket orang, nak keluar bukan senang. Duit ni kalau masuk dalam poket orang, nak keluar cukup susah. Baiklah, dalam hadis lain, baginda Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang panjang, Nabi mengatakan al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Perkara yang halal itu jelas. Perkara yang halal jelas. Wal haramu bayyinun. Perkara yang halal juga, yang haram juga jelas. Oh, kita tahu dah. Makan ini nasi halal. Arak haram. Mudah ya dah. Daging lembu yang disembelih halal. Daging babi kalau sembelih pun haram. Tak sedap kata apa. Nah, ada orang tanya, kalau kita sembelih baca bismillah jadi tak? Tak jadi. Mana boleh benda hak tak jadi nak jadi halal? Tak mungkin. Nah, itu jelas. Tetapi wa bainahuma, tengok dalam hadis ni. Tengok nota kaki itu panjang. Antara keduanya terdapat perkara yang syubhah. Syubhah ni yang tadi kita dah definisikan, halal ke haram? Tak tahu, tak jelas. Maka Nabi sebut dalam hadis ini, faman ittaqa syubhah beralih dinihi wa irdihi, dan sesiapa yang menjauhkan dirinya, menghindarkan dirinya daripada perkara yang syubhat, yang diragui, yang kesamaran, yang tak tahu halal haram, dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatan dirinya. Panjang lagi hadis. Yang pentingnya, Nabi SAW ajar kepada kita supaya jaga yang halal, yang haram dijauhi, dan yang syubhat juga dihindari serta diambil perhatian supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Itu hadis itu panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam Bukhari dan Muslim daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum. Baik, itu yang pertama. Mana kewajipan yang pertama, kenapa kita wajib menjaga perkara yang menjauhkan daripada perkara yang haram? Sebab yang haram itu akan bawa ke neraka, wal-iyazubillah. Sebab yang kedua, tengok. Jauh jarak dia tu. Yang pertama di antara yang pertama, yang kedua, yang pertama, yang kedua tu jarak dia jauh. Yang sebab yang kedua, bahawasanya yang makan makanan yang haram dan syubhah itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Na'udzubillah. Yakni mereka yang memakan makanan yang haram dan syubhah tidak akan diberi petunjuk untuk melakukan ibadat. La haula wala quwata illa. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadat itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan najis atau kotoran yang terdapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar dan makanan yang haram dan yang syubhat. Ini di antara yang keduanya, terhalang kita daripada apa? Daripada menerima kemanisan beribadat. Jadi Allah Ta'ala tak bagi taufik, petunjuk untuk melakukan ibadat. Wallahu alam, ini di antara yang perlu kita muhasabah lah. Di saat orang lain berlomba-lomba baca Quran setiap hari boleh, kita tak boleh. Saya sibuk lah. Dia lebih sibuk. Mungkin orang yang lebih sibuk daripada kita. Ada. Ni orang suka tular, suka viral kan. Bila tengok kawan-kawan duk baca Quran, dia ambil gambar. Kawan ni penjual burger contohnya. Tak ada orang beli, dia buka Quran, dia baca. Ada orang mari beli, dia tutup Quran dia. Ada. Orang dia sambil tunggu bas, tunggu kereta api, tunggu LRT, tunggu airport, tunggu kapal terbang. Ada orang duk buat-buat je main WhatsApp. Ada orang yang duduk baca Quran sama ada dengan handphone dia ataupun dengan Quran yang dibawa. Jadi taufik, Allah Ta'ala tak beri taufik kepada kita untuk beribadat. Ana waktu di Mekah, maaflah cerita bawa balik haji ni, kita banyak rewind balik cerita-cerita kita. Sehingga ana tulis satu kata-kata, mahalnya taufik. Mahalnya taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Biasanya jemaah haji ni, selepas solat subuh, kita akan tunggu duha. Kan. Tunggu duha ni untuk tahun ni lah. Tahun ni kita punya subuh pukul 4:10 minit. 4:10 minit dah subuh. Sudah solat lebih kurang dalam 4:40. Gitulah lebih kurang solat. Duha mencabar 5:50 baru duha.
Maknanya kita ada 1 jam lebih lagi. Jadi ada yang tunggu duha. Tunggu dengan macam-macam cara tunggu. Ada tunggu sambil tunggu, duk baca zikir pagi. Ada yang baca Quran. Ada yang sehabis dia punya zikir baca Quran, dia bercakap dengan sahabat dia untuk hilang mengantuk, tanya khabar. Ya, kalau betul lah duduk dekat ustaz pula dia ambil peluang bertanya-tanya, tazkirah. Sampai waktu duha 5.50, ada orangnya 10 minit lagi. 5.40, maaf, nak balik dah. Rasa lapar. Subhanallah. 10 minit je lagi awak tunggu. Awak dapat pahala besar dalam hadis Nabi yang diriwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala. Dia kata siapa dia dengan tanda ni para jemaah, para pencinta ilmu, tanda man shalla salatal ghada fi jama'atin. Siapa dia solat subuh berjamaah, siapa dia solat subuh berjamaah, maksudnya solat di masjid lah. Jangan solat subuh di bilik-bilik dia pula. Nah, summa qa'ada yazkurullah. Kemudian dia duduk, tunggu, zikir. Kalau ada orang kuliah subuh dia dengar, tak ada orang kuliah subuh dia kuliah. Contohnya nak kuliah apa dia seorang. Nah, yang penting dia dengar kuliah, dia baca zikir pagi, baca Quran. Tak ada orang kuliah, dia buka dia punya ambil handphone dia lah. Duduk dalam masjid, pakai masuk dalam telinga wayar ni kita boleh dengar ya kuliah. Kuliah Abu Anah ada, kuliah tafsir ada, kuliah Ustaz Apih ada, semua ada. Kita boleh dengar kuliah sampai hatta tatlu'an syamsu, sehingga naik matahari. Bila terbit matahari, uh, kita kena tunggu 15 hingga 20 minit. Terbaiklah. Contohnya matahari kita keluar 5.50, 5.40, jadi kita kena tunggu 5.55 minit paling minimal lah. Kalau elok 5.20 kan, apa ni 20 minit. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia solat 2 rakaat, solat 2 rakaat, maka ketika itu dia akan dapat pahala, diberinya pahala, baginya pahala kutibalahu, ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Besar tak besar pahala? 3 kali sempurna Nabi kita sebut. Hadis ini dinilai baik, hasan oleh Syekh Nasruddin, dan ada orang lain kata hadis ini lemah, tetapi kita ada sandaran. Ada orang dekat 10 minit lagi nak masuk waktu, balik lapar. Kita kata masya mahanya taufik. Ada orang yang tunggu sampai waktu, tapi 2 rakaat aja solat. Tak solat tu hal lebih daripada itu. Sedangkan kita duduk di Masjid Haram yang pahalanya 100,000 di Mekah. Masjid Madinah pahalanya 1,000. Kenapa tak tambah? Apa yang kita nak kejar? Masa kita cukup apa ni menarik. Kalau kita duduk di Malaysia, tak apalah, tak ada 100,000 pun kita boleh pahala haji dan umrah yang berganda. Apa yang kita nak lari? Maka di sinilah dikatakan punca. Tidur malam tak boleh bangun solat sunat. Nak bangun tahajud 3 rakaat witir pun tak lepas contohnya. Puncanya apa? Ni Tuan Syekh kata makan makanan yang tidak baik. Sama ada makanan fizikal ni kita kata makan yang haram, makan haram tu insya-Allah lah. Tuan-tuan dan puan-puan haji dan hajah yang ada dalam majlis ilmu ni insya-Allah akan jaga benda tu. Tapi yang syubhat yang kita tak pasti tu, yang kita bimbang ini. Kita bimbang, saya yang bercakap ni pun bimbang, takut-takut ada makanan kita terjebak dengan syubhat. Satu. Tetapi yang kita tak boleh nak kontrol, tak boleh nak kawal betul-betul yang masuknya, iaitulah apabila kita makan daging orang secara tidak sembelih. Ya'kula lahma akhihi maitan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya'kula lahma akhihi maitan, makan daging bangkai saudaranya sendiri. Ini yang kita takut. Nah, duduk dalam masjid boleh mengumpat orang. Duduk dalam grup boleh mengeji orang. Hari ni zaman kita, hari ni zaman duduk perbahasan tentang benda-benda ni. Allah, orang tu keji orang ni, keji orang ni. Ambil senarai orang tu, pangkah sana, pangkah sini. Ini juga boleh menghitamkan hati kita. Bukan makan tu main fizikal saja. Termasuk juga makan daging orang. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang hari ni, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian. Kata orang, berapa ramai orang yang warak tak akan makan benda yang haram. Warak tak akan makan benda yang syubhat. Tapi dia tidak maya tawarak, dia tak jaga kewarikan dia dari sudut makan daging bangkai saudara sendiri. Kita kata wal'iyazbillah, kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita. Baik. Maknanya perkara yang ketiga ni punca daripadanya makan benda yang kotor yang menyebabkan kita tidak diberi petunjuk taufik untuk melakukan ibadat. Jangan cakap orang pergi Mekah ramai sekarang. Memang betul.
Tak ada kota yang rasmi, dia hentam kota yang ikut sajalah. Tetapi bagaimana dengan keadaan yang kita nak balik, nak pulang ni? Kesan daripada haji itu sendiri, itu yang kita bimbang hari ini. Apakah kesan haji yang kita lakukan mendapat kesan yang cukup menarik sebagaimana yang sepatutnya. Nah, pasal itulah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, betapa ramai orang pergi haji sebab jalan sudah mudah, tetapi orang yang bawa balik kesan haji itu berbahaya. Tengok, kata-kata Ibn Mas'ud ni sangat sentak bagi ana. Sebab apa? Dia kata kesan daripada orang balik haji itu tidak banyak. Nah, Ibn Mas'ud kata. Dia kata, yarji'una mahrumin maslubin. Balik tak ada kesan daripada haji. Sebab apa? Sebab mereka tidak menjaga dari sudut makan minum, dari sudut halal haram, dan juga tidak peduli dengan jiran tetangga yang berada sebelah rumah yang kelaparan. Kita asyik pergi sana sini tapi kita tidak bantu orang. Kita kata ini juga satu perkara yang perlu dimuhasabah, yang perlu diambil perhatian. Baik, kita berpindah ke sebab yang ketiga, kewajipan menjaga halal haram dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, itulah yang ketiga, masih lagi di muka surat 51. Yang ketiga, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram, yang syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Dan jika mengerjakan nescaya tiada diterima daripadanya dan tiada baginya melainkan penat jua. Jadi beza apa di antara yang kedua, yang ketiga? Yang kedua tadi tak ada taufik. Tuhan tak buka pintu untuk kita beribadat banyak. Yang ketiga ni kalau buat juga kita tidak ada rasa kemanisan halawat al-ibadah. Tak rasa kemanisan beribadat, itu satu masalah. Kemudian di antara yang kita bahaya juganya, Allah Taala tidak terima apa ni apa yang kita, yang ibadat yang kita lakukan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa ramai daripada orang yang bangun solat malam tidak ada baginya daripada sembahyang mereka berjaga malam, mana pahala tak ada. Wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi ila al-ju' waz-zama'. Dan berapa ramai orang yang berpuasa, mereka hanya mendapat puasa lapar dan dahaga tapi tidak dapat pahala puasa. Sebab apa? Sebab puasa dia tidak mengikut SOP yang sepatutnya dilakukan mengikut syariat Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad dengan sanad yang baik, kita mengatakan ini antara yang kita bimbang. Tengok seterusnya kata-kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi haram. Allah tidak menerima sembahyang, pahala sembahyang. Solat kalau kita ikut rukun, ikut dia punya apa ni 4 rakaatnya, terimalah dari sudut fiqhnya, gugurlah fardu dia. Tapi dari sudut pahala dianya ada masalah. Allah tidak menerima sembahyang seorang yang dalam perutnya ada perkara yang haram, ada perkara yang haram. Ini juga yang kita bimbang para jemaah sekalian. Uh, Tengok ni, ada nota nombor kaki nombor 4. At-Tabarani meriwayatkan, menyatakan sumber hadis dengan sanad yang lemah, dhaif, daripada Abu Hurairah. Bila lemah kita tak kata Nabi bersabda, kita kata diriwayatkan. Apabila seorang laki-laki keluar mengerjakan haji dengan sumber yang baik, kemudian meletakkan kakinya di Muzdalifah dan dia berdoa, maka kedengaran suara, aku sambut seruanmu wahai hambaku, aku sambut seruanmu. Nah, penduduk langit akan berkata, aku menyahut seruanmu dan berbahagialah engkau. Semoga rezeki halalmu bertambah dan kenderaanmu halal serta mendapat haji yang mabrur dan tidak sia-sia. Mana kalau orang pergi haji dengan baik, malaikat sambut kedatangan kita. Apabila seorang itu keluar mengerjakan haji dengan sumber yang haram dan meletakkan kakinya di Muzdalifah dan berdoa, maka dia kata, aku sambut seruanmu wahai hambaku, aku sambut seruanmu. Maka penduduk langit berkata, aku tidak menyahut penanganmu dan tiada kebahagiaan bagimu. Kebapa? Bekalan yang kamu bawa haram, pelajaran yang kamu bawa juga haram, dan hajimu tidak mabrur. Jadi kata di muhakkik kata sanad dia lemah, sanad dia tidak kuat. Walau bagaimanapun yang kita bimbangnya
apabila seorang itu dapat mengerjakan haji dengan harta yang tidak baik, sebagaimana kata di ahli syair, kita tak masuk kata-kata syair ni, kan? Uh, dia kata, iza hajajta, siapa yang boleh harap tulis ya, menarik kata-kata ni. Iza hajajta bimarhtun fama hajajta walakin hajjatil iru. Mana-mana orang yang pergi haji, tapi dia bawa dengan harta anjaan yang tidak haram, yang tidak halal, dia bukan pergi haji. Yang hajinya unta dia. Dia tak dapat haji, tak dapat pahala haji. Itu kata-kata ahli syair, wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik ketika mengerjakan ibadat, mengerjakan haji, dan lain-lain lagi. Baiklah. Sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita ini, insya-Allah kita pergi kepada adapun bersangatan kenyang, maka hanya saja dituntut daripada menjauhkannya kerana beberapa perkara. Tulis itu, kita perlu menjauhi sifat makan sehingga kenyang kerana beberapa sebab yang berikut. Makanlah, tapi jangan kata orang jangan melampau. Kenyang yang berlebihan. No, siapa mereka tak nak bergerak. Orang kampung kata macam ular sawa. Kenal ular sawa? Ular sawa hak makan kambing tu kan. Oi, dia boleh sedut kambing seekor masuk dalam perut dia. Lepas tu dia tak bergerak. Diam gitu. Orang kampung mari belah perut dia, keluar kambing tu. Tapi mati dah kambing pun. Itu dia panggil jangan makan macam ular sawa yang tak nak bergerak sebab terlalu banyak makan. Jadi ada di sini disebut kepada kita ada 10 perkara. 10 perkara bahayanya kesan daripada makan terlalu banyak. Mudah-mudahan kita beringat-ingatlah. Kita ni para jemaah sekalian, waktu kita sihat ya duk bincang ni. Kalau dah huzur ni, makan pun tak boleh dah. Banyak pantang. Ana dinasihat oleh doktor, ambil satu mazhab makanan dia panggil keto. 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 Tahu mazhab keto ni? Mazhab keto ni senang sikit kalau kita nak jaga. Dia tak boleh makan nasi, tak boleh minum air bergula, air manis tak boleh. Dua tu kalau boleh tinggal ni, bolehlah jadi keto. Tapi kalau ada ambil diet hal lain tu pelik-pelik, kita berpayah. Kita kampung ni nak pergi kuliah sana sini, tak mana orang nak sedia kita hak pelik-pelik dah. Jadi yang penting kita tak makan nasi dengan tak minum air manis tu masih lagi boleh lagi berketo kita ni. Jadi kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, mari kita belajar bahayanya makan banyak. Yang pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati, na'udzubillah. Punca hati kita keras ni, tak mau berzikir, tak mau bermunajat banyak kepada Allah SWT ni, malah nak mengaji, malah baca Quran ni. Puncanya apa? Puncanya makan banyak. Dia mengantuk makan banyak kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bahawasanya pada banyak makan itu, pada membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Maknanya bila makan banyak, dia akan pergi ke tomak dan macam-macam lagi lah. Sebab bila nak makan banyak, duit pun kena guna banyak. Bila duit guna banyak, gaji tak cukup. Bila gaji tak cukup, dia akan pergi kepada benda-benda lain. Jadi terpaksa rasuah lah, riba lah, macam-macam perangkap-perangkap syaitan yang digunakan untuk memerangkap kita sebab puncanya makan banyak. Yang ketiga, pada membanyakkan makan itu membinasakan kesyirikan dan kepintaran dan sebab bagi sedikit faham dan pengetahuan. Jadi orang makan banyak dia kenyang, bila kenyang dia mengantuk, bila orang mengajar dia tak dengar. Itu punca dianya. Jadi punca tak apa cerdik ni sebab makan banyak. Masya Allah. Pasal itulah kita tengok ahli-ahli hebat-hebat lah ni, tapi dia makan yang berkhasiat. Makan berkhasiat. Nah, dengan SOP makanan yang begitu. Sebelum sakit lah, kalau sakit tu sedap cakap lah memang tak ada makanan pun. Apa benda yang boleh makan lagi? Benda-benda yang tak boleh makan banyak benda. Yang keempat, bahawasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadat. Tak ada masa lah. Lebih-lebih lagi makan dekat buffet terbuka. 2 jam duduk situ. Nak masuk sekejap, bayar mahal. Seorang-seorang berapa? RM200. RM150.
Anak kalau pergi di hotel besar-besar orang letak kata tak usah ambil makan lah tengah hari, malu kita. RM150 sekali makan. Apa benda saya nak makan? Kita ni makan berpada-pada je dah. Jangan duduk makan kuat-kuat, makan sikit-sikit sudahlah. Jadi ketika itulah kita rasa satu perkara yang perlu kita kena ambil perhatian. Jangan duduk makan banyak sangat. Hmm. Kurang ibadah. Kerana bahawasanya manusia itu apabila memperbanyakkan ia akan makan, nasaya berat badannya dan mengantuk matanya. Itu punca dia. Punca mengantuk banyak. Yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Tak sedap dah ibadatnya, sedap makannya. Yang keenam, bahawasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan syubhat. Dia banyak sangat makan, dia pergi ke lain lah. Dia pergi ke tempat haram dengan syubhat. Yang ketujuh, bahawasanya padanya menyusahkan hati dan memenatkan badan pada mencarinya. Nak boleh makan itu susah dah. Ada setengah ni mengembara. Anak pergi ke baru ni seberang ni Naratiwak tu. Tanya orang tu, mari apa sini? Healing. Nak pergi makan je. Allah kata jauh yang makan. Siapa kena cok pasport tu. Itu punya semangat makan. Gila makan dia kata apa. Ada yang beratur. Tengah padang tu beratur nak makan kunafah. Tak ke mana kunafahnya makan tu siapa kena beratur berkilometer. Malu kita. Ya ni, banyak ni. Yang ketujuh, ni tadi. Bahawa padanya menyusahkan hati dan memenatkan badan pada mencarinya dan menyediakannya dan memakannya. Letih belaka tu. Dan melepaskannya daripada mudaratnya. Lepas sudah makan, kena pergi lepas pula. Nak buat hak penuh tu. Banyak dia punya keadaan. Yang kelapannya, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Na'udzubillah. Ini kita bimbang. Kerana kesakitannya dan kesusahan mati itu sekadar kesedapan dunia. Ini perlu pada kajian. Kalau boleh Ustaz Api cari sikit. Di mana kau sandara ni? Orang makan banyak ni susah nak mati. Jadi tak dapat husnul khatimah ni. Payuh. Di sakaratul maut tu. Ini perlu pada dalil yang khas lah. Kan? Boleh kita kaji lagi ni. Dari sudut dalil. Ada dalam hadis ke asar ke yang menyebut sedemikian. Yang kesembilannya, bahawasanya padanya mengurangkan pahala akhirat. Itu betul lah. Sebab kita nak zikir tak boleh. Asyik duk makan je. Yang ke-10, bahawasanya padanya hisab pada hari akhirat. Betul lah. Satu kisah. Nabi SAW kelaparan. Nabi bila lapar ni, dia keluar dari rumah dia nak pergi cari makanan. Tiba-tiba jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar tengah jalan. Nabi tanya, kenapa kamu Abu Bakar nak pergi mana tu? Dia kata, lapar, rumah tak ada makanan. Berjalan-jalan, mari Sayyidina Umar pula. 3 orang sahabat, 3 orang Rasulullah SAW bersama 2 sahabat besar lapar. Maka mereka pergi ke rumah seorang sahabat. Dalam kebun dia yang memang ada makan, ada buah kurma. Jadi sahabat ni sembelih kambing, bagi Nabi kita makan buah kurma baru masak, minum air sejuk. Nabi kata apa? Apa yang kita makan ni, la tus'alunna yaumal qiyamati. Kamu akan dipersoalkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Ini kita memang. Ini tengok, isu yang ke-10 ni, maka bahawasanya padanya hisab pada hari kiamat. Malaikat akan tanya, mu makan tu ambil di mana? Halal ke haram? Ini yang kita bimbang hari ni. Jangan nak makan banyak. Kalau kita makan sekadar darurat, lain. Ini kita makan melebihi keperluan tu, lain pula dia punya soalan. Baiklah, 10 perkara ini telah disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Siapa nak mengaji tasawuf panjang-panjang, pergi cari kitab Minhajul Abidin lah. Kitab kita ni Tuan Syekh kita, Aml Qadir Mandili, bawa secara ringkas-ringkasnya supaya kita boleh memahami. Sebab satulah anak kata kitab penawar bagi hati ni kitab tasawuf yang memadai dengan level taraf kita hari ni. Setengah orang ni tak mahu, dia nak besar-besar. Martabak tu martabak ni. Akhir kali martabak ibadat tak naik, yang bolehnya makan martabak. Itu yang boleh makan. Mungkin makan martabak yang boleh makan, martabak ibadat tak naik-naik. Kita kata jangan, rugi lah gitu. Terdapat beberapa hadis kan, Nabi SAW mencela perihal kenyang yang keterlaluan ini. Nabi kita tak suka. Salah satu daripadanya adalah hadis
al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang yang sempurna imannya, tahap keimanannya mantap, dia akan memakan pada satu perut saja. Satu, maknanya tak banyak lah. Baik, kita tadi duduk di mana tadi? Perbincangan tentang Nabi kata orang mukmin akan makan satu perut, maksud dia tak makan banyak. Jadi orang bukan Islam makan 7 perut. Semua orang ada satu je perutnya, mana boleh makan sampai 7. Tetapi ibarat kata yang makan satu perut itu tak banyak. Jadi kita makan sekadar yang kita ada. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim, dan satu lagi hadis dari Ibnu Majah menceritakan Nabi mengatakan hasab ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbahu, cukuplah bagi seorang anak Adam itu dia makan makanan sekadar untuk menguatkan tulang belakang dia. Maknanya untuk ambil tenaga. Wa in kana la budda, kalau dia nak makan juga dia kena bagi 3 perut. Satu bahagian untuk makanan, satu bahagian lagi untuk minuman, dan satu bahagian untuk bernafas. Ni kadang-kadang kita makan sampai ke halkum ni kan. Sampai ke halkum tu Allahu akbar. Macam mana kita nak bernafas? Ngak-ngak dah. Dia panggil, orang panggil mengah dia sebab terlalu banyak makan. Kita mengatakan ialah satu perbuatan yang tidak baik. Hadis dalam Ibnu Majah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita tentang penjagaan perut. Mudah-mudahan Allah Taala anugerahkan kepada kita penjagaan yang rapi, yang menyebabkan kita akan rasa kemanisan iman, diberi taufik untuk beribadat, dan menyelamatkan kita daripada bencana yang tidak baik, para jemaah sekalian. Jadi itu sajalah pembentangan kita.